Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Salam 1 Muharram, salam awal Hijrah bagi tahun 1443 Hijrah. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyebut Hijrah. Kita dapat menyebut tentang 1443 ya, untuk sama-sama kita bersama dalam My Quran Time edisi istimewa pada hari ini, baca faham amal. Bersedia kita dengan surah-surah pilihan selepas ini. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. 400 bukan sekadar 400, 1443 tahun sebelum ini Allah memberikan hidayah kepada seorang insan untuk mengemudi kehidupannya daripada Makkahul Mukarramah penuh dengan tangisan, penuh dengan cabaran untuk terus pergi ke bumi Madinah. Inilah antara sejarah penting untuk kita sama-sama lihat dan sama-sama kita raikan, untuk sama-sama kita ingat bahawa perjuangan air mata dengan peluh darah itulah yang sebenarnya membawa kepada 1443 Hijrah pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang berada di depan kaca TV pada hari ini, kita mengikuti My Quran Time edisi khas sempena awal Muharram untuk kita melihat balik. Jika sebentar tadi kita melihat flashback TV Al-Hijrah dalam masa 11 tahun, di My Quran Time pada hari ini kita ingin flashback balik kepada 1400 tahun yang lepas, bagaimana wahyu pertama yang berkumandang ketika Nabi menghadapi cabaran di Mekah itu ketika umur 40 tahun, mencari jawapan ekonomi, mencari jawapan politik, mencari jawapan sosial yang amat bermasalah pada waktu itu. Kaabah yang mulia Asy-Syarif itu dicemarkan dengan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Ketika cabaran itu berlaku, maka turunlah wahyu, dan pada hari ini kita amat berbesar hati bersama dengan tuan-tuan yang terus setia dalam My Quran Time jemput untuk share. Kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma ya Allah. Pada hari ini kita bersama dengan bukan sekadar seorang, bukan sekadar saya berdua, tetapi bertiga pada hari ini. Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali dan juga Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah ya. Dah lama kita tak bertemu begini Ustaz ya, bertiga ya. Kalau sebelum ni di online. Betul. Hari ini nak tanya sikitlah perasaan Ustaz menyambut 1443 Hijrah Ustaz Tirmizi. Allah, masya-Allah, rasa cukup bertuah pada hari ini. Pertama sekali, dah lama kita tidak bertiga, maka pada tahun baru Hijrah 1443 kita dapat sama-sama melangkah dalam TV Hijrah ini. Umur kita sangka makin banyak, rupanya sebenarnya umur kita makin berkurang. Setiap hari yang berlalu itulah umur kita, esok lusa tak tahu bagaimana. So beruntunglah orang-orang yang sentiasa beramal soleh. Mudah-mudahan TV Hijrah terus menyajikan rancangan-rancangan yang bermanfaat. Betul. Untuk sama-sama kita isikan saki baki umur kita ini dengan perkara yang mendatangkan faedah kita bertemu dengan Allah.
Insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi Ustaz Tarmizi di peringkat awal ini Yes, tadi daripada pagi ya Ustaz bersiaran ya. Ya, sampai ke sekarang Sempat ini tukar baju tak? tak sempat tukar baju. Masya-Allah ya. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Apa tu, itulah hari ni dapat bertiga. Ustaz Tir pun hari ni lain. Tak sampai lagi tadi. ya, ada perubahan tak? Ada perubahan. Maknanya kita back to back dekat Tiwal Hijrah hari ni. Safar Ustaz Tir ya. Sempena ulang tahun yang ke-11 Tiwal Hijrah. Saya teringat dulu Ustaz Fazrul dan juga para penonton sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Ketika di permulaan dulu Ustaz Tir, saya terlibat dengan rakaman bacaan Al-Quran untuk TV Al-Hijrah. Ketika itu di bawah sana, studio bawah sana di perpustakaan tu, kita rekod rakaman bacaan Quran. Sini tak ada lagi. Sekitar tahun 2010-2011 macam tu Ustaz, rekod bacaan penutup siaran pukul 12.30 malam tu. Dan hari ini subhanallah Allah beri kemudahan, kesempatan untuk bersama lagi dengan Al-Quran, dan misi saya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan sehingga tamat 604 halaman. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah Ustaz ya. Bersamalah insya-Allah. Bersama insya-Allah ya. Kalau kita mungkin bersama setakat ini lebih setahun lebih Ustaz ya, dalam My Quran Time bersama dengan tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, di Facebook, di YouTube ya, dijemput untuk share lagi, beritahu pada rakan-rakan istimewa pada hari ini. Mungkin bagi sebahagian negeri cuti hari ini, kita kongsikan, doakan rakan kita di bahagian komen tersebut. Saya doakan di awal Muharram ini letak tagkan nama kawan tersebut, Elias, tulis nama, kerana kita yakin bahawa doa kita tuan-tuan sekalian ya Allah dengar, dan inilah tanda kehambaan kita yang sebenarnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya sekitar 1400 tahun yang lepas, bila Nabi menghadapi cabaran masalah pada umur 40 tahun itu, maka turunlah wahyu. Wahyu itulah yang kita baca pada tahun ini ya, iaitu pada surah Al-Alaq, surah yang ke-96 yang kita ingin buka muka surat 597. Kita nak baca daripada ayat 1 hingga 19. Inilah wahyu yang amat-amat penting. Wahyu inilah menjadi asas kepada perjuangan 13 tahun di Mekah sebelum berhijrah. Ya, sebenarnya tahun hijrah ni tidak ada pada zaman Nabi ya, dia kemudian sedikit diperkenalkan. Tetapi tahun hijrah ni diambil ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi sama-sama kita akan mendengar bacaan daripada kedua-dua qari kita ya, daripada Ustaz Tarmizi dan juga Ustaz Tirmizi. Wahyu pertama tuan-tuan boleh bayangkan, ia bukan turun ketika dalam akaun, bukan ketika duit banyak dalam bank. Kalau zaman Nabi itu duit maksudnya banyak, dan juga Nabi dalam keadaan ceria gembira. Nabi sedang berada dalam masalah. Kita sekarang sedang ada masalah. Sebenarnya kita boleh ambil panduan yang besar, ayat 1 hingga 19 surah Al-Alaq. Silakan Ustaz Tir dan Ustaz Tar. Insya-Allah. Ustaz Tir. Ya. Kita nak baca ayat ni Ustaz Tir, surah Al-Alaq, bermula ayat 1 hingga 19 seperti kata Ustaz Fazrul tadi. Saya ingat kita nak Ustaz Tir baca dululah. Nak baca habis pun tak apa kak. Ini pasal ada berdua kita sama-sama tak baca macam tadarus tak. Saya baca 2-3 ayat, Ustaz tak sambung tu. Silakan Ustaz. Baik. Ya. Wahyu pertama Ustaz. Ya, wahyu insya-Allah. Baik, saya mula dulu Ustaz tak. Baik, okey. Ustaz sambung terus. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qara bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله. كلا إن الإنسان
أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan, memimpin bacaan bersama tuan-tuan yang berada di rumah pada awal Muharram ini, muka surat 597 ayat 1 hingga 19, surah yang ke-96, surah Al-Alaq. Menceritakan kepada kita, mengingatkan kepada kita perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Allah memberi wahyu pertama. Apabila kita tahu bahawa Nabi sedang berhadapan dengan masalah, memikirkan bagaimana solusi ekonomi, sosial, politik pada waktu itu, maka jawapannya adalah Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan daripada segumpal darah. Ia adalah satu petanda bahawa sebenarnya solusi yang ada ini mustahil boleh dijumpai oleh manusia kecuali mestilah baca, kaji dengan bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Kita kembali semula pada waktu ini tuan-tuan, Allah izinkan pada tahun awal hijrah ini bersama Ustaz Tarmizi Ustaz ya. Yes, sebenarnya Allah memberi clue kepada kita, panduan. Kita kena kembali balik mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dah tak dapat dah ya bila angka paling tinggi meninggal dunia pada hari semalam. Subhanallah. Kan, semalam ataupun kemarin kan. Jadi maksudnya bila Siti Sarah pergi, contohnya itu petanda bahawa Allah memanggil kepada Siti Sarah. Kita doakan dirahmati, diampunkan Amin. Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mungkin saya tak kenal Ustaz. Ya, saya tak kenal, tetapi bila Allah nak mengangkat seseorang, maka Allah beri hidayah pada seseorang. Dan bila tuan-tuan semua Allah beri hidayah dengan mengikuti My Quran Time, ajak kawan-kawan lagi, kita selalu berdoa pada surah Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami hidayah, kerana kita pernah ada pengalaman buntu ya, dalam bahasa Arabnya dhal Ustaz ya. Bila buntu itu kita tak tahu dah, sekarang kita dah buntu dah kan, dengan 20,000 18,000 kes yang berlaku. Kita buntu, Allah tahu bahawa kita ini memang lemah ya, kita ini memang lemah. Jadi Allah ulang balik, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang maha memberi, yang mengajarkan manusia daripada pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Cabarannya pada ayat yang ke-6 Allah cakap, bila manusia ni dah belajar pandai guna pen Ustaz, la yatwa, dia melampau, dia rasa diri dia bagus, dia boleh buat apa sahaja, sibuk tak sempat baca Quran ya. Sekali bila Allah bagi semua tak sibuk dah Ustaz ya, tak sibuk. Dan jangan lagi, harapnya tuan-tuan ya, kita doakan keluarga kita, jangan lagi kita kata sibuk tak sempat nak belajar Quran, sampai Allah bagi masa sekarang ni memang banyak masa Ustaz. Betul Ustaz. Ya. Jadi pengalaman Ustaz daripada tahun lepas kepada tahun ini Ustaz,
Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi mungkin boleh kongsi sedikit bagaimana perasaan Ustaz sebenarnya berinteraksi dalam My Quran Time ini, ya, dapat mesej macam-macam ya daripada sahabat-sahabat semua. Apakah nasihat dan juga harapan kepada rakan-rakan kita yang menonton sekarang? Ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Fadil Ustaz Fazrul, Fadil adinda saya Ustaz Tirmizi, subhanallah handsome hari ni, bergaya, subhanallah, ini penghijrahan, subhanallah. Tahniah Ustaz Tira, subhanallah. Ustaz Ti sihat, jangan risau, Ustaz Ti sihat, subhanallah. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi berbalik pada soalan yang diajukan oleh Ustaz Faz tadi, perkongsian kita, tuan-tuan dan puan-puan, saya secara peribadinya, pandemik ini subhanallah sangat-sangat besar hikmahnya, dan hikmah yang paling utama, yang paling besar sekali, iaitulah hikmah Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari kita ditemani kalam Allah Al-Quran. Kita tak larat nak baca, kita dengar tuan-tuan. Kita tak larat duduk, kita boleh baring mendengar Al-Quran. Kalaulah andai kata besok atau lusa Ustaz ya diumumkan di negara kita mana bebas, boleh ke mana-mana, habis dah PKP ke apa semua dah habis. Saya rasa tak tahulah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran saat itu. Adakah kita masih lagi berkesempatan untuk menatap Al-Quran, ataupun kita mula kembali sibuk dan kembali jauh daripada Al-Quran. Maka inilah hikmah yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka kita jagalah betul-betul anugerah hadiah ini, dan inilah sebenarnya yang menguatkan hati kita Ustaz Tir, ya? Ya, betul. Jiwa-jiwa kita, Betul. penenang jiwa, pengobat hati, inilah Al-Quran Ustaz Tir. Betul. Dari sebenarnya hijrah ni, marilah sama-sama kita berhijrah kepada yang belum lagi sempat ada masa bersama Al-Quran. Cari masa bersama Al-Quran pukul 12 My Quran Time. Kepada yang dah biasa bersama Al-Quran, cari lagi lebih masa untuk bersama Al-Quran. Mudah-mudahan, kerana hijrah itu adalah satu bukti keimanan. Kadang-kadang zaman Rasulullah dulu ada orang munafik tak nak keluar, tak nak berhijrah sekali. Orang munafik jelas. Apa yang ikut Rasulullah, dia ada, itulah antara bukti keimanan. Dan bukti kita zaman sekarang, kita bukan suruh keluar daripada rumah pergi ke rumah yang lain, tidak, Safas. Kita hijrah, maksud dia kita memperbanyakkan masa kita bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan itu juga kita mengambil peristiwa penting hijrah Rasul kita. Saya Safaz dan Satid, saya tertarik dengan tema Ma'al Hijrah dan juga ulang tahun TV Al-Hijrah. #bangkit bersama Ustaz. Jadi amat kena sekali Ustaz dengan permulaan kita di permulaan lockdown dulu. Betul. Kita mula dengan Ar-Rahman. Itu sebenarnya TV Hijrah membangkitkan jiwa kita Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit. Dan bercakap tentang bangkit inilah sebenarnya kita bila melihat pada wahyu pertama ini, kita pergi kepada wahyu yang kedua, ketiganya memang suruh bangkit. Allah. Kan, ya? Iaitu kalau kita tengok surah Muzammil, surah Mudaththir, ini adalah wahyu yang dekat-dekat selepas itu. Bila dah diberikan Iqra, dia bukannya kita duduk diam, duduk tidur je, ya. Allah terus bawakan surah Muzammil. Kita nak baca daripada ayat pertama hingga kelima, muka surat 574. Tuan-tuan yang ada mushaf, adik-adik yang bersama hari ini cuti kan, sila buka muka surat 574. Kita baca ayat 1 hingga 5. Maksudnya bila diberi wahyu, kita tidak jadi orang yang mendung, ya, bukan orang yang duduk saja, tapi kita makin lama makin bangkit. Dan kalau tuan-tuan rasanya macam saya ni baca Quran tapi masih kurang semangat, insya-Allah Allah akan beri dengan syarat kita istiqamah bersama dengan Al-Quran. Pasal Quran ini makin kita bersama Quran makin bangkit. Surah Al-Muzammil, kita persilakan Ustaz Tarmizi untuk membacakan ayat 1 hingga 5. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya dulu Ya, pasal Ustaz yang kata bangkit tu kan. Jadi Ustaz akan bangkit dulu. Tuan-tuan dan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah seronoknya, subhanallah. Hari ini kita melihat pula sekarang ini surah Al-Muzammil. Kita nak baca ayat 1 hingga 5. Jom sahabat-sahabat Al-Quran, kita sama-sama baca insya-Allah. Saya nak baca ni sebelah idola saya, subhanallah. Jadi ketak lutut sikitlah. Subhanallah. Okey, jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya قليلا
نصفه أو انقص منه قليلا. الله الله ما شاء الله. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله ما شاء الله. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi. Itulah bangkit Ustaznya. Allah menyeru, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya, berselimut, qumil laila illa qalila, bangkitlah pada malam kecuali sedikit, ya, dan kemudian setengah ataupun sebahagian daripadanya ditambah dengan warattilil qur'ana tartila. Itulah yang kita baca. Yang kita baca siang ini, kita latih-latih agar kita boleh bawa pada waktu malam ketika solat, dan juga kita baca Quran, kerana bercakap tentang isi al-Quran ini, ianya ada misi, tuan-tuan sekalian. Ada misi yang kita sambut hari ini Ustaz, ya, hijrah ini kerana ada misi. Hijrah itu menandakan seseorang itu daripada A nak pergi pada B dalam kehidupan masing-masing. Tuan-tuan mungkin ada azam masing-masing pada tahun awal hijrah ini, tetapi yang pastinya apa, perkara itu berat, bukan mudah, ya, bukan mudah, tetapi bila ada misi dan kita dapatkan kekuatan dengan bangkit pada waktu malam. Dan kemudian pada surah Muddathir, surah sebelahnya itu, ya ayyuhal muddathir, berselimut juga, tapi berselimut yang menyebabkan Nabi tidak mahu keluar daripada rumah. Yang tadi muzammil, selimut dalam rumah Ustaz, ya, maksudnya kita bangkit untuk sembahyang dalam rumah. Tapi bila dah dapat ayat tersebut, surah sebelahnya Muddathir, untuk kita yang berselimut tak nak duduk rumah sahaja, keluar daripada rumah, qum fa'anzir, ingatlah. Pasal ini adalah ingatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kadang-kadang mungkin Ustaznya malam kita tak bangun, kemudian dah bangun malam tetapi kita tidak mahu bawa Quran itu keluar rumah mengingatkan orang ramai. Jadi Nabi diingatkan begitu. Bangkit pertama, bangkit daripada selimut dekat atas katil itu, pergi sembahyang. Bila dah ada kekuatan itu, bangkit daripada selimut yang menyebabkan kita tak nak bercakap dengan orang ramai, tak nak share dengan orang ramai, tak nak tag orang ramai, tak nak beritahu bahawa saya ada perkataan yang amat hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pelajaran untuk kita bangkit pada 1400 yang lepas. Dengan bangkit itulah membawa pada hijrah. Jadi kita akan lihat bagaimana peristiwa hijrah Nabi ke Madinah itu sebentar lagi. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu
yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sambungan lagi tu Ustaz? Sambungan dapatkan yang original, okay, insya-Allah. Itu antara nasyid daripada abang-abang Hijaz kalau tak silap saya Ustaz, mengimbau perik. Jadi permulaan Ustaz Fazrul sebut tadi bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berperingkat dakwah Nabi. Betul. Sembunyi-sembunyi pada ahli keluarga dan kemudian berhijrah. Bukan sedikit cabaran dan ujian yang diberi ataupun yang baginda sallallahu alaihi wasallam lalui. Baginda mengorbankan seluruh jiwa, raga, nyawa demi untuk menyampaikan Al-Quranul Karim, menyampaikan Islam kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah yang kita ingin hidupkan Ustaz ya, di awal Muharram. Kalau dulu waktu sekolah saya saya suka awal Muharram saya cuti kan, kemudian tengok orang berarak kan, saya suka tengok orang berarak kan, tetapi lepas tu tidurlah balik semula kan. Tetapi alhamdulillah tuan-tuan, pada tahun ini kita bangkit. Kita bangkit pukul 12 ini, kita bangkit Ustaznya untuk kita baca Quran, dan kita harapkan selimut pertama ialah selimut untuk kita bangkit pada waktu malam untuk solat. Itulah latihan yang diberikan kepada Nabi. Dan bangkit kedua ialah bangkit untuk fa'anzir, memberi peringatan. Dan kalau ada di kalangan kawan-kawan kita Ustaznya yang sakit, bisnes merudum, ini adalah masa untuk bangkit juga. Ya, kita ada kawan-kawan kita di My Quran Time ini tuan-tuan, kena pasti dalam qaryah masing-masing kita bangkit tanya-tanya khabar, apa peluang, apa cara yang boleh kita bantu, kerana itu tanda bahawa kita beriman, mengamalkan surah Muzammil, Mudaththir sebentar tadi. Ya, itu kapasiti kemampuan kita masing-masing. Bercakap tentang apa yang Nabi buat di Mekah itu, terus kembali kepada Madinah Ustaz ya. Nabi dihenyak dan dikutuk macam-macam. Nabi diarahkan untuk pergi berhijrah bukan kerana penakut, tetapi untuk melebarkan lagi mesej. Dan ketika dalam perjalanan itu berlaku, ia bukannya kerana kekuatan manusia, tetapi dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah jelaskan pada surah At-Taubah ayat yang ke-40, muka surat 193. Kali ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Kita akan ambil kamera pergi ke mana? Masya-Allah, ke dalam gua. Dalam gua, peristiwa penghijrahan Nabi ke kota Madinah itu bukan terus direct ke atas Ustaz ya, daripada Mekah bukan terus ke atas, pergi ke bawah dulu. Dan kalau kita gua Thur itu, boleh tahan tu. Kalau tak fit nak naik ke atas itu, boleh tahan ya. Jadi itu contoh Ustaz Tir sekarang lah kan, dengan hijrah barunya pada hari ini. Tuan-tuan perasan kan ada yang tanya dekat mesej, Ustaz Tir tu sihat ke tak sihat? Betul. Alhamdulillah. Sebab nak cakap tadi awal tadi sihat Ustaz. Sangat-sangat sihat. Alhamdulillah. Ada kecil manis tak ada? Tak ada. Alhamdulillah ya. Jadi kita bagi Ustaz Tir lah yang sudah fit untuk membaca ayat 40 surah At-Taubah. Silakan Ustaz. Okey. Masya-Allah, terima kasih Ustaz Fazrul, kekanda saya Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, banyak saya kena ini. Alhamdulillah sihat belaka. Baik, kita nak menelusuri sirah pula bagaimana hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni sebelum nak berhijrah betul-betul ke Madinah ini, bagaimana para sahabat semua ni sanggup berjuang, meninggalkan harta benda, meninggalkan rumah dan sebagainya. Masya-Allah, satu perjuangan yang cukup hebat. Dan inilah kehidupan, hakikat kehidupan kita semua. Hikmah setiap tahun berlaku, kita melihat hijrah ini ada peristiwa besar seperti hijrah, kelahiran Nabi, ada Aidil Adha, Aidil Fitri. Kalau semua peristiwa besar sejarah Islam ni kita menyusuri, itulah hakikat kehidupan dunia. Saya baca sikit ayat 40. Satu ayat saja. Boleh tahan juga. 5 baris ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
عليك يا شيخنا إن شاء الله. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا الله الله عليك. والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 40 daripada surah At-Taubah. Maksudnya jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir mengusirnya daripada Makkahul Mukarramah. Sedangkan dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya berada dalam gua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Saidina Abu Bakar. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, Nabi bercakap kepada Saidina Abu Bakar, la tahzan, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentera yang tidak dapat dilihat olehmu, dan menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan kalimah Allah itu yang tinggi, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang panjang Ustaz ya, tetapi ia menceritakan kepada kita tuan-tuan tentang peristiwa hijrah ini. Ia bukannya dibentang kapet merah ya. Bukan. Bila bercakap tentang kita bangkitnya itu ada strategi Ustaz ya, turun ke bawah dahulu kemudian baru naik ke atas. Kadang-kadang kita kena tarik handbrake ataupun kita kena undur sedikit ke belakang, melihat balik pada awal Muharram, awal hijrah ini, apakah perkara yang saya perlu baiki dan perlu saya bangkit selepas ini. Inilah semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihenyak di Makkah ya. Bukan untuk Nabi duduk dan rasa kecewa ya, kepergian Ustaz ya, kepergian Khadijah, Abu Talib sebelum itu. Betul. Ya, sebelum itu. Jadi dah pergi orang yang disayangi. Kita ada rakan-rakan kita. Bila kita bercakap tentang Siti Sarah, ya, kita doakan banyak kali orang ulang ya. Tapi pasal saya tak kenal kan. Saya ulang banyak kali disebabkan ia adalah lambang seorang ibu, lambang kepada seorang insan yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berhijrah ya, yang berhijrah, dan kita boleh mengambil manfaat dan iktibar daripada perkara tersebut. Jadi dalam ayat ini dinyatakan la tahzan innallaha ma'ana, diistilahkan yaqula li sahibihi, iaitu bercakaplah dia kepada sahabatnya. Allah tak cakap Nabi Muhammad cakap pada Abu Bakar Ustaz ya. Pasal dia boleh sahaja pada zaman ini tuan-tuan bercakap pada sahabat tuan-tuan di rumah ya, suami cakap pada isteri cakap pada suami, jangan bimbang. Kan Allah ada. Kan dalam keperitan yang ada, dalam 360 orang yang meninggal dalam satu hari, Allah masih ada. Itu perlu kita pasakkan di awal tahun ini. Jangan kita selitkan awal tahun ini dengan kepasrahan yang negatif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyatakan tenang. Itu kesannya Ustaz ya. Awal Muharram ini kita jadi tenang bila kita tahu Allah masih ada, dan Allah boleh hantar tentera-tentera Allah yang menyebabkan habis settle masalah yang melanda ini. Tetapi ketika ada masalah, Nabi terus berjuang bangkit. Dan untuk apa? Untuk kalimah Allah itu terus tinggi. Kalimah Allah memang terus tinggi. Kita sahaja yang harapnya Ustaz ya, terlibat menjadi tentera-tentera Allah. Tuan-tuan sekalian, kita jadi sebahagian daripada gerabak ya, gerombolan yang akan membawa Islam ini. Islam dah tinggi dah, memang dah suci, Quran dah tak baca tetap hebat juga. Jadi ini yang kita lihat. Peristiwa ini berlaku di Mekah, Ustaz dia di Madinah. Kalau kita tengok macam mana rupa Mekah Madinah ini, kalau kita pergi umrah haji Ustaznya, mesti kita terimbaunya. Ya, kita saksikan ya, contohnya kalau gambar Mekah Madinah ini kita boleh lihat di mana ianya seperti apa Ustaz ya? Yang itu kita lihat unta-unta ya.
kita cuba boleh bayangkan Ustaz ya. Yes, Ustaz. Bagaimana Nabi nak memimpin keadaan yang begini ya, macam-macam perangai ada. Masya-Allah. Ya, tetapi dengan kepimpinan Nabi percaya Allah membantu, hasilnya yang tadi. Betul, ya, pakai putih semua. Betul. Sebelum itu tak ada orang yang kaya kata orang miskin kau pakailah. Betul. Kau, aku pakai aku punya. Betul. Ya, ini adalah perjuangan Nabi yang kita ingin teruskan ya. Jadi ini membawa kita kepada bagaimana kita mensikapi cabaran yang ada. Dan kalau Ustaz Tirmizi bila cakap tentang ayat ini, Ustaz baca tadi, apa satu poin yang Ustaz memang rasa-rasanya pasal ayat ni memang saya sebelum ni pun Ustaz baca juga dengan penuh perasaan. Betul. Ya. Tadi lagu apa tadi Ustaz? Allah. Tadi memandangkan Ustaz Fah kata hari ini Nahwan. Tadi pun Rasulullah pun lebih dekat-dekat dengan kesetiaan Nahwan. Betul. Lagu Nahwan juga. Nahwan. Ya, Nahwan ni sebenarnya lagu apa Ustaz? Cuba cerita sikit. Nahwan ni kalau ikut Ustaz Tah, macam mana Ustaz Tah? Nahwan ni lagu dia bersifat mendayu, kelembutan. Memang sesuai dengan apa nama cerita-cerita atau ayat-ayat yang berbentuk kita kata perjuangan. Betul. Yang penak jerih, penak lelah dan sebagainya. Kalau kita lihat ayat tadi, la tahzan innallaha ma'ana, satu perkataan yang cukup hebat. Bahkan dia ambil perkataan ni, kamu jangan sedih, Allah bersama dengan kita semua. Maknanya orang-orang yang berhijrah kepada jalan Allah, daripada keburukan kepada kebaikan, dia kena ingat Allah bersama. Maknanya macam-macam mana pun hebat serangan ujian kepada Abu Bakar, orang musyrikin datang nak bunuh, Allah bersama. Bila Allah bersama, settle. Ya, dan itulah cara kita berhidup sekarang Ustaz ya. Maksudnya di awal Muharram ini ketika banyak cabaran, pegang ayat ini Ustaz ya. Kalau terlupalah, inilah ayat untuk menemankan kita bangkit ya. Bila bercakap tentang innallaha ma'ana, inilah manhaj rabbani ya, iaitu pendekatan berteraskan kepada Tuhan. Kalau kita berteraskan pada diri kita, kita akan cakap tak apa, kita masih ada keluarga. Betul. Tapi keluarga Allah boleh panggil kan. Kita ada geng-geng kita pun boleh berpatah arang kan. Kalau kita cakap negara ada, kerajaan ada, apa sebagainya. Betul. Kan, semua perkara itu adalah kecil berbanding dengan Allah yang sentiasa bersama kita 24 jam 365 hari setahun. Dan kalau kita akan dipanggil pun, kita doakan diampuni. Betul. Dan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad, junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak baca satu lagi ayat Ustaz ya, pada surah yang keempat ayat yang ke-100. Apakah isinya? Menarik, ayat ini berkaitan dengan hijrah. Jom kita lihat agar semangat hijrah kita ini pada muka surat 94 dapat kita pasakkan betul-betul. Kita berhijrah sebagaimana Nabi berhijrah. Apakah hijrah azam kita tahun ini? Nanti kita boleh tanyalah Ustaz Tartir apa azam kalau ada lah kan. Okay. Tapi kita baca dahulu ayat 100 surah An-Nisa muka surat 94. Silakan Ustaz Tarmizi. Tak laku ni, tak boleh. Okey. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa bila ada Ustaz Tirmizi ni, Allah. Masya-Allah. Tak jadi nak ngaji, nak dengar je, nak dengar Ustaz Tir je, Allah. Saya main nak dengar Ustaz tahu aja ni. Allahu subhanallah. Lama dah tak dengar berdepan ni. Biasa online kat TV je kan. Hari ni alhamdulillah kita dapat bertiga, rasa seronok. Allah, subhanallah. Ada yang kata tadi Saimah dia kata apa? Kalau boleh hari ni je tolonglah penerbit. Lebihkan daripada 1 jam. Subhanallah. Tak cukup. Tak apa. Okey, silakan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Tirmizi, al-Fadhil Ustaz Tirmizi, al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita nak melihat pula ayat yang ke-100 di halaman yang ke-94 ini. Jadi daripada awal tadi Ustaz Tir, kita dah baca dengan bacaan mujawwad Ustaz. So saya ingat ayat yang ke-100 ni saya nak cuba bacaan murattal, tapi dengan cubaan apa ni, lagu Nahwan lah. Sebab saya teringat Ustaz Tirmizi ajar kita kan. Ingat nak murid kan? Ingat. Okey, alhamdulillah. Mula hijab. Itu macam syair pula. Baik, tuan-tuan dan puan, itulah antara asas-asas sedikit sebanyak tentang ilmu taranum yang kita kongsikan bersama dengan para penonton. Baik, mari kita baca ayat yang ke-100 halaman yang ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wa
سعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar daripada rumahnya dengan maksud berhijrah kerana Allah dan Rasul, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah semangat yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat mereka berhijrah, ustaznya, untuk mempertahankan keimanan mereka. Dan bila tuan-tuan berhijrah, ada yang kata bahawa saya nak berhijrah. Kalau cuba tuan-tuan bayangkanlah, kalau berhijrah itu nak naik unta begini, ustaznya, memang mencabar, ya, daripada Mekah ke Madinah itu 400 km, kalau naik gini bila nak sampainya. Ya. Tetapi alhamdulillah zaman ini kita tak payah lagi buat begini, tuan-tuan, ya. Cuba tuan-tuan tengok sebentar tadi, kita tak payah buat begitu dah, naik unta, ya, 400 km daripada Mekah ke Madinah. Tetapi apa yang perlu kita buat, tuan-tuan? Daripada ayat sebentar tadi, tuan-tuan ada yang kata bahawa nak berhijrah daripada tak pandai baca Quran kepada pandai baca. Betul, Ustaz. Pendek baca kepada lebih sikit bersama Quran. Cara bercakap nak ikut kepada panduan sunnah Nabi yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Kalau itu tuan-tuan azam pada tahun ini, kalau katakanlah kita tak sampai sempurna, Allah cakap apa tadi? Bahawa Allah kata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Subhanallah, ya. Ganjarannya Allah dah tetap dah bagi kita yang berniat nak berhijrah ke arah kebaikan tersebut. Jadi inilah masa untuk kita berazam, letak sikit 2-3 azam, ya, dan setiap hari kita buat sikit-sikit, ustaz, ya, baca Quran ini, agar Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang akan membantu kita. Dalam masa yang sama, bila kita berhadapan dengan cabaran, kita tetap akan berpegang kepada Al-Quran. Pasal inilah yang ditunjukkan oleh salah seorang daripada Rasul, Nabi Yusuf, yang kita dah belajar dalam My Quran Time, iaitu Nabi Yusuf ini, dia di lambung ombak kehidupan. Ada waktu dia disayangi ayah, kemudian diletakkan di dalam, dijobloskan, boleh ustaz, guna perkataan tu, dimasukkan ke dalam telaga, naik balik, dijual dekat pasar, naik ke rumah Al-Aziz, digoda oleh wanita, masuk ke dalam penjara, naik, dan pada waktu itu akhirnya dapat happy, kegembiraan. Jadi inilah yang kita nak lihat di dalam ayat surah Yusuf ayat 100, untuk kita sama-sama baca bersama Ustaz Tirmizi pula kali ini. Kali ini kita buka pada muka surat 247. Bagaimana kita mensikapi pelbagai cabaran Nabi Yusuf, bagaimana zaman ini awal Muharram kita, ketika kita lockdown, tak boleh rentas negeri, kita ini rasa macam dah boleh, tak boleh balik, boleh tak boleh balik. Seperti Nabi Yusuf, ada waktu gembira, sedih balik semula, begitu. Tetapi ada jawapan, bagaimana Nabi Yusuf mensikapi keadaan tersebut. Ayat yang ke-100 surah Yusuf, muka surat 247, bersama Ustaz Tirmizi. Baik, Fadil Ustaz Fazrul, kekanda saya Ustaz Tirmizi, masya-Allah, subhanallah, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Ada yang tadi Ustaz Fazrul azam kan, Abdul Karim Sofian azan nak belajar Taranum tahun 1443. Amin ya Rabb. Ustaz Tah kena ambil tu, nak murid insya-Allah. Romlah dah azam untuk berhijrah ke arah kebaikan. Allahu akbar. Ya azam semua. Subhanallah. Insya-Allah. Tak mungkin kita buat azam nanti. Nak share supaya boleh ikut, masya-Allah. Sati Sati perasan lah, maknanya kita dua lah secara personally, bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita baca halaman demi halaman Sati lah. Tapi menariknya,
halaman demi halaman yang kita baca ni Ustaz Tid, kita dipandu tadabburnya oleh Ustaz Fazrul. Ini Ustaz Faz, mudah-mudahan Ustaz Faz terus sihat untuk kongsi dengan kami dapatan-dapatan daripada Al-Quran, ayat demi ayat selalu kita baca Ustaz Tid. Jarang kita tengok macam tu saja, tapi alhamdulillah sepanjang saat ini sehingga juzuk yang ke-11 ni kita dapat faham tadabburnya semua. Masya-Allah. Jadi kita teruskan dengan Ustaznya, harapnya kita ke-100. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Surah Al-Allahul Azim, gitulah ayat 100 daripada surah Yusuf menceritakan peristiwa pertemuan anak beranak ya, Nabi Yusuf bersama dengan ibu ayah, dengan abangnya dalam keadaan bahagia selepas dilambung ombak kehidupan. Dan bagaimana komentar Nabi Yusuf, waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Allah telah berbuat baik denganku apabila mengeluarkan daripada as-sijn, iaitu daripada penjara. Nabi Yusuf tidak menyakiti hati si abang. Dalam masa yang sama adalah Nabi Yusuf memuji Allah. Allah dah buat terbaik kepada saya. Itu perkataan yang kita nak cakap pada tahun 2021, pada tahun 1443 Hijrah ini. Allah dah buat yang terbaik pada kita, buat baik betul. Ya, walaupun kita ada ujian ya, seperti mana Nabi Yusuf tu dilambung ombak tuan-tuan, tapi ini perkataannya. Dan dalam masa yang sama Nabi Yusuf tidak menyakiti si abang, dikeluarkan daripada penjara. Tak ada kaitan dengan kesilapan yang telah diberikan oleh si abang tadi. Jadi inilah perkara yang kita belajar, iaitu terus cakap elok-elok berkaitan dengan Allah, jangan menyakiti orang di sekitar kita. Itu tanda kita betul-betul berhijrah dengan panduan daripada Al-Quran, surah Yusuf yang kita baca. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan kita orang-orang yang berhijrah, bangkit dengan bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi mengikut kepada Tuhan, manhaj rabbani, berpandukan kepada Al-Quran. Kita berdoa di hujung ini bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Terima kasih kepada adinda saya Ustaz Tirmizi. Sebelum kita baca doa, sama-sama aminkan doa, kita ada satu video khas daripada yang bahagia Prof Dr. Taufik. Masya-Allah. Kita sama-sama ikuti seketika video ini insya-Allah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah dengan konsep Islam telah berjaya menonjol dan mengekalkan dirinya sebagai saluran utama TV di Malaysia. TV Al-Hijrah akan terus relevan dan memberikan manfaat kepada semua pihak, termasuk saudara-saudara baru Muslim. TV Al-Hijrah yang menjadi platform perdana bagi kempen Malaysia Quran Time dan My Quran Time akan memastikan Al-Quran difahami dan menjadi sumber rujukan sepanjang zaman. Ia bukan hanya mengangkat kalam suci Allah sebagai mukjizat teragung yang mendamaikan dan mengembalikan keharmonian, tetapi yang lebih penting ialah ia berkeupayaan menghubung dan menyimpul solidariti ummah. TV Hijrah, bangkit bersama TV Al-Hijrah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di permulaan tahun baru Hijri ini ya Allah, kami memohon ke hadratmu tidak putus-putus ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Rahman, ibu dan ayah mertua kami muslimin dan muslimati birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, bertambahnya tahun yang baru ini, maka berkuranglah umur kami ya Allah. Itulah hakikat kehidupan kami ya Rahman. Maka ya Allah kami memohon ke hadratmu ya Allah, jadikan mata kami ini mata yang bertambah suka gembira membaca melihat ayat-ayatmu ya Allah. Lidah kami, lidah yang diberi kemudahan untuk kami membaca kalammu Al-Quran. Telinga kami ya Allah, telinga yang tidak suka mendengar perkara-perkara yang tidak baik, tetapi telinga yang suka dan tidak jemu mendengar bacaan Al-Quran. Hati kami, hati yang senantiasa dibaluti dengan keindahan, kemu'jizatan dan diberi kekuatan bersama Al-Quran. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ada di antara kami ibu dan ayahnya yang telah pergi dek kerana wabak ini, ada ahli keluarganya, ada saudara maranya, ada rakan taulannya ya Allah. Dan barangkali ya Allah, satu masa nanti kami semua pasti akan kembali bertemumu ya Allah. Maka ya Allah jadikan akhir hidup kami akhir hidup yang husnul khatimah, ditemani kalammu Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada awal tahun ini. Moga-moga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bangkit bersama manhaj Rabbani dengan lalu kita baca, faham dan mengamalkan Al-Quran, sehingga kita diizinkan Allah menjadi umat yang berkualiti dalam kehidupan kita pada tahun yang mendatang. Dan semoga Allah menjadi saksi, umat Islam menjadi saksi bahawa kita ingin berhijrah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.